بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Alhamdulillah, pada pagi ini bersama-sama kita merafakkan rasa syukur yang sedalam-dalamnya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan kita untuk sama pada pagi ini dalam soal jawab agama. Mudah-mudahan memberi pengetahuan dan menambah keberkatan dalam kehidupan kita. Amin. Soalan pertama, saya nak tanya, betulkah diharamkan sesuatu bentuk nyanyian iaitu karaoke di dalam majlis kenduri kahwin sebab ia dah jadi trend sekarang ini? Yang pertama sekali, hukum berkenaan dengan nyanyian di dalam majlis kenduri kahwin, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang sudah pasti diiringi dengan alat muzik. Jadi apa hukumnya? Yang pertama, alat muzik menjadi haram bukan kerana diri dia, bukan zat diri tu. Macam kita kata macam gitar, macam drum dan sebagainya. Bukan diri dia tu yang menjadikan alat muzik itu haram. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kerana asal daripada sesuatu itu harus seperti kaedah al-aslu anil asya'i al-ibahah. Al-aslu anil asya' al-ibahah. Asal daripada sesuatu itu hukumnya harus. Jadi di sana ada ulama yang mengharamkan alat-alat muzik, terutama seperti yang bertali ataupun surunai. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Di sana ada ulama yang mengharuskan, yang membolehkan penggunaan alat-alat muzik dalam nyanyian dan sebagainya. Jadi alat muzik untuk pegangan ulama yang mengharamkan dia, bukan diri dia tu yang menyebabkan dia haram, tetapi
ia menjadi haram sebab ia menjadi syiar ahli maksiat. Dia menjadi haram sebab dia menjadi syiar ahli maksiat. Maknanya orang yang menyanyi, bergencok, berdisko, berjoget dan sebagainya tu, ghalibnya ialah ahli maksiat. Tak semayang, minum arak dan sebagainya. Jadi ulama mengharamkan dengan sebab dia adalah syiar ahli maksiat. Maksudnya kita ni, Islam kita menitik beratkan jangan sampai kita tertiru perangai ahli maksiat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi hal ni termasuk, kalau kita tengok dalam perbahasan, ada dalam perbahasan Ihya Ulumuddin yang disusun oleh Al-Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala. Cuma di sana ada alat muzik yang diharuskan, ittifaq diharuskan, seperti duf. Duf tu mana gendang tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau macam duf kita tu ada kering-kering tu kan, tu pun ada khilaf juga. Tapi kalau duf betul tanpa hak kering-kering tu, tu ittifaqnya diharuskan oleh ulama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi untuk pegangan umum, kalau kita, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kalau kita nak memegang pendapat yang mengharuskan, jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita boleh pegang pendapat yang mengharuskan muzik, tapi ubah diri kita, jangan kita menyamakan diri kita dengan ahli maksiat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang kedua, jangan sampai muzik melalaikan daripada sembahyang, daripada taat. Dia macam juga TV. Zat TV tak haram, tapi bila mana haram, bila mana kita telah menyalahgunakan. Itu juga handset pun, hukumnya harus, tetapi haramnya pada ketika kita menggunakan pada ketika kita menggunakan handset dan sebagainya pada perkara yang diharamkan, maka jadilah hukumnya haram. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Begitu juga nyanyian. Nyanyian selagi mana tidak memuja-muja makhluk. Sebagai contoh, lagu-lagu cinta. Selagi mana dia tak menjurus ke arah itu, hukumnya harus. Tapi kalau dah menjurus kepada memuja-muja perempuan dan sebagainya, jadi nyanyi itu hukumnya haram. Sebab Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sebab dia termasuk dalam perkara yang wala taqrabuz zina, jangan kamu hampiri zina. Jadi dibayangkan perempuan tu begini. Dia lahirkan perasaan terhadap dia begini. Jadi dia menjurus kepada perzinaan, jadi hukumnya haram. Tapi kalau memuji Tuhan, dia panggil masalah Sayyidina Muhammad, unsur ketuhanan, ini hukumnya harus. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Islam ni dia sesuai dengan fitrah manusia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Makna Islam meraih perasaan manusia untuk berhibur. Tapi dia ada guideline dia. Dia tak boleh sembrono, dia mesti ada garis panduan. Supaya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, berhibur kita tidak bercanggah dengan agama kita. Sebab tujuan daripada hidup ialah untuk mencari keredaan Allah. Dan tujuan daripada hidup, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ialah untuk kita mendapat rahmat dan berkat daripada sisi Allah.
Sebab tujuan hidup ialah untuk beribadah pada Allah. Seperti mana yang Allah sebut, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan kami tidak mencipta manusia dan jin, manakala kami hendak jin dan manusia mengabdikan diri kepada kami. Itu tujuannya. Dalam apa segala kita buat, kita tak lepas daripada 5 hukum. Haram, sunat, wajib, sunat, haram, makruh, harus. Wajib, sunat, haram, makruh, harus. 5 hukum ni tak lepas daripada setiap orang beriman, orang Islam, orang mukallaf. Kalau perkara tu perkara yang wajib, kena buat sungguh-sungguh. Kalau benda tu benda sunat, kena usahakan buat. Kalau perkara tu benda haram, kena tinggal sungguh-sungguh. Kalau benda tu benda makruh, usaha tinggalkan. Kalau benda tu benda harus, jadikan dia ibadat. Jadi bila mana dalam hukum muzik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, untuk pendapat ulama yang mengharuskan, mana boleh. Jadi maknanya masalah sayyidina Muhammad, biarlah kita berhibur, kita mendapat pahala. Jadi kalau kita berhibur, kita mendapat pahala, maknanya sesat. Salim, buka dulu. Jadi kalau berhibur, masalah sayyidina Muhammad, kita mendapat pahala, maknanya tujuan kita apa? Kalau kita bermuzik, menyanyi, memuji-muji perempuan, tak mana ada pahala, bahkan berdosa. Tapi kalau kita menyanyi, seni katanya memuji Tuhan, memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memuji alam ciptaan Tuhan, menimbulkan rasa kebesaran Tuhan, itulah maknanya konsep harus menjadi ibadat. Harus dijadikan ibadat. Menyanyi pula kalau tak ada muzik, agak-agak menyanyi dia lah, tak hidup. Jadi dia sama naik, muzik dan nyanyi itu sama naik. Dari bila mana dia sudah tidak menjadikan dia satu yang menimbulkan kita mendapat pahala, jadi reject. Dan amalan kita disia-sia, dan kalau menjurus kepada yang diharamkan oleh agama, maka hukumnya haram. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebagai contoh, gendang. Ada ulama yang menyebut gendang ni yang bolehnya yang buka sebelah. Yang buka sebelah. Yang berdua-dua tutup, untuk pendapat ulama yang mengharamkan, dia kata haram. Tapi kalau gendang menimbulkan semangat, contoh gendang silat, itu diharuskan balik. Allahumma salli ala sayyidina. Jadi apa pun yang kita gunakan secara umumnya, kalau digunakan untuk mendapat pahala, maka dia menjadi ibadah. Dan jangan ada di majlis hiburan itu benda yang haram, seperti percampuran laki-laki perempuan. Itu tak ada. Itu tak ada maaf. Muzik ketika itu hukumnya haram. Ada di pentas orang perempuan menyanyi, menari, hukumnya haram. Di mana itu ada arak juga, hukumnya haram. Tapi kalau dah mengikut lunas dia, dia harus balik. Jadi yang atas pentas, yang menyanyi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, orang laki-laki sebagai contoh. Jadi subhanallah, masalah sayyidina Muhammad, maka dia menjadi harus. Jadi begitulah hukum dalam agama menetapkan bahawa alat muzik ataupun menyanyi dan menggunakan alat muzik itu hukumnya harus.
selagi mana tidak ada unsur-unsur yang mengharamkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Di Islam itu sesuai dengan fitrah manusia. Cuma salurkan sesuai dengan syarak, sesuai dengan agama. Itu soalan pertama. Soalan yang kedua, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bagaimana nak melembutkan hati mak dan ayah? Sampaikan dalam semua perkara untuk diri saya sendiri. Saya tak dapat buat apa-apa keputusan. Mereka berdua yang menentukan segalanya. Saya selalu berendam air mata, pendam perasaan, makan hati dalam masalah ini. Yang mampu saya lakukan hanya berdoa dan berserah kepadanya. Okey. Yang pertama, bila berkait dengan mak ayah, dia ada istilah derhaka. Yang dikatakan derhaka ni, dia tidak ada satu istilah yang khusus dalam agama. Tak ada pentakrifan khusus apa makna derhaka kepada ibu dan ayah. Cuma derhaka ni dia istilahnya innama huwa amun fi sa'iri ma yukhalifu ghardal walidaini min sa'iril mubahat. Maksudnya derhaka ni dia umum pada semua perkara yang menyalahi kehendak ibu dan ayah daripada perkara-perkara harus. Makna apa sahaja yang menyalahi kehendak ibu dan ayah dalam perkara yang harus, maka hukumnya ialah derhaka. Bukan mesti kita buat yang haram, namanya derhaka. Contoh, mak tak bagi berjudi, lepas tu kita pergi berjudi. Mak tak bagi minum arak, orang tu pergi minum arak. Baru nak nama derhaka? Tak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam perkara harus. Dalam perkara harus. Sallallahu alaihi wasallam. Mak dia tak beli, mak dia tak bagi beli motor. Dia beli juga. Itu hukum derhaka. Beli motor bukannya wajib pun, harus. Tapi dia buat juga. Dia menyalahi kehendak mak ayah dia. Namanya derhaka. Maknanya tujuan daripada mak ayah, kita ingkar. Makna derhaka. Jadi macam orang ni, dia diuji oleh Allah dan dia kena ikut. Sebab ada mak ayah yang bertoleransi. Ada mak ayah yang boleh kira bicara. Mula-mula tak boleh. Bila bincang-bincang boleh. Ada mak ayah macam tu. Tapi ada mak ayah yang ketat. Tak boleh. Kena ikut macam ni. Kena ikut. Kena ikut. Wajib. Kena ikut. Satu masa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, tak ingat anak mana, berkahwin dengan satu orang perempuan yang namanya Atikah. Atikah ni masalah Sayyidina Muhammad, satu perempuan yang lawa, comel orang dia. Berkahwin dengan anak Sayyidina Abu Bakar, kalau tak salah ingat Abdul Rahman. Kahwinlah dengan Atikah. Keluarga Sayyidina Abu Bakar ni keluarga yang solehah. Daripada ayah, mak sampai anak-anak. Mereka tak pernah meninggalkan sembahyang berjamaah di masjid. Satu hari Sayyidina Abu Bakar, bila anak dia kahwin dengan Atiqah ni, masalah Sayyidina Muhammad, nak pergi masjid.
lalu depan rumah anak. Waktu tu waktu asar. Tengok kasut masih ada di luar. Tahu kata anak dia tak pergi masjid lagi. Dia ketuk pintu. Anak dia keluar. Ayah ya. No, asar dah masuk no. Baik ya. Berangkat pergi masjid. Dia balik-balik, oh tak pergi lagi. Baru kahwin, baru kenal. Salah senam, baru kenal. Maknanya tadi duduk bergelak berketawa apa semua. Mana terlalai daripada sembahyang jemaah. Akhir sana bakal kata, hancerai Atikah. Hancerai Atikah. Oleh kerana anak ni anak soleh, ya, dia pencerai Atikah. Bila bercerai, merana tak? Merana. Atikah tengok kat dia tengok pada Atikah. Sampailah beberapa masa, kata sana bakal, hang rujuk balik. Pasal apa ayah dia suruh cerai? Mendidik Allah sembahyang lebih besar daripada segalanya. Supaya bila dihukum macam tu, dia tak buat dah. Faham tak? Itulah yang dikatakan. Kalau dengan ayah mak ni pada perkara yang harus kita mengingkari, berarti kita derhaka. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Auzubillah min dzalik. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka jadilah anak yang soleh, yang patuh pada semua kehendak mak dan ayah. Kita tak mengingkari. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita tak mengingkari. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pada perkara yang lepas tak bagi, jangan buat. Kalau pembenar tu harus. Tapi kalau nak juga, kecek lah, pandai-pandai lah. Beli hadiah ke, pujuk, sampai mak kata, tak apa lah, beli. Baru boleh beli, kalau tidak, tak boleh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau kita beli juga, maka hilang berkat dalam kerja buat kita. Bila hilang berkat, tak ada guna apa. Rugi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi ustaz dulu waktu ayah mak ada dulu, nak beli apa semua abang tu. Nak beli mesin basuh, peti air dan sebagainya, abang dulu. Walaupun kita dah tua, dah sangat dewasa, tapi nak dengar dia kata, belilah, duit nak kata suruh beli tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tentu duduk keberkatan dalam kerja buat kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu juga berkait juga dengan ayah rohani ataupun ibu rohani, iaitu ustaz kita. Pada perkara yang ustaz tak bagi, jangan buat. Pada perkara yang ustaz tak bagi, jangan kita buat. Pun kalau kita mengingkari, kalau kita buat, termasuk dalam perkara derhaka juga. Sebab ayah ni ada dua, ayah jasadi, ayah rohani. Ayah jasadi, bin kita siapa. Ayah rohani, ilmu kita nasab kepada dia. Ayah rohani ialah ayah yang ilmu kita bernasab kepada dia. Kita mengaji kat dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab nasab kita ada dua. Nasab jasad dan nasab roh. Nasab jasad, bin kita siapa. Nasab jasad, bin kita siapa, binti kita siapa. Dan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, nasab ruh, ilmu kita ambil daripada siapa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Seterusnya kelebihan bulan Rajab.
Allah sebut dalam Al-Quran, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahra. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sesungguhnya bilangan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahra fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Jadi Tuhan ada 12 bulan semua dalam kitab Allah. Semenjak daripada Allah mencipta 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, ada 12 bulan, minha arba'atun hurum. Di antara ada bulan 4 bulan haram, iaitu Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan juga Muharram. Kata Qatadah radhiyallahu taala anhu, beramal dalam bulan haram ni, iaitu bulan Rajab, bulan Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Beramal dalam bulan ini pahalanya sangat besar. A'zamu ajra. Beramal dalam bulan ini pahala sangat besar. Membaca Al-Quran, zikrullah, selawat, menghadiri majlis-majlis pengajian, sedekah, pahalanya berlipat-lipat kali ganda. Demikian juga kalau kita buat jahat dalam bulan ni. Buat jahat dalam bulan ni pun balasannya besar daripada bulan biasa. Kita zalim orang dan sebagainya. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, balasan dosa dalam bulan ini pun besar juga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam bulan Rajab ni berpuasa pada hari pertama kafarah 3 tahun. Berpuasa pada awal Rajab, kafarah dosa selama 3 tahun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ini fadail. Ini fadail al-amal. Kata Imam Ahmad radhiyallahu taala anhu, seorang ulama hadis, dia kata, idza rawaina fil halal wal haram shaddadna, wa idza rawaina fil fadail wa nahwiha tasahalna. Kami dalam meriwayatkan hadis-hadis berkenaan dengan perkara halal dan haram, kami ketat. Tapi kalau kami meriwayatkan hadis dalam perkara yang fadail al-amal, tasahalna, kami bermudah-mudah. Sebab itu dalam hadis dhaif boleh kita mengamalkan untuk fadail al-amal. Tapi dalam perkara yang berkaitan dengan halal dan haram, kita tak pakai, melainkan kita pakai hadis yang sahih saja. Jangan sampai hadis dhaif ditolak dalam perkara fadail al-amal. Kerana agama ini hidup dengan fadail. Contoh, bila mana kita suruh orang buat, orang akan tanya kelebihan dia apa, fadilat dia apa. Bila sebut fadilat, semangat nak buat. Tak sebut fadilat, tak semangat nak buat. Jadi agama ini hidup dengan fadilat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka sebab itu kalau kita tengok buku fadilat amal yang dibacakan dalam majlis-majlis bayan tabligh tu, jadi hadis-hadis itu ialah hadis-hadis yang lemah, tapi disusun oleh ulama-ulama hadis di India untuk menjadi fadail al-a'mal, semangat orang-orang awam nak beramal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Berbetulan pula dalam bulan Rajab dia ada Isra' Mi'raj. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi dalam peristiwa Isra' Mi'raj menceritakan tentang kelebihan-kelebihan orang buat hak ni dapat hak ni. Kalau dia buat jahat dia balas ini. Jadi semuanya Allah Subhanahu Wa Taala buat ialah untuk menjadi motivasi pada kita untuk beramal. Di sana kata ulama,
ma rawahal muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasanun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa yang meriwayatkan oleh para ulama Islam itu benda yang baik, maka di sisi Allah pun baik. Sebab ulama memiliki autoriti untuk Allahumma salli ala sayyidina Muhammad untuk perkara yang berurusan dengan agama selepas tidak ada dah Rasulullah. Dan ulama pula mereka tidak berhimpun di atas kebatilan. Mereka hanya berhimpun di atas kebenaran. Jadi bila kita jumpa ulama kata begini. Orang awam dia akan kata, orang alim kata. Kalau kita orang berilmu kita kata ada pendapat ulama. Orang berilmu kata macam tu, ada pendapat ulama. Orang awam kata, orang alim kata. Sebenarnya tak mampu. Sebenarnya masalah Sayyidina Muhammad, orang awam ni kata je mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, Hambali, Maliki. Sebenarnya orang alim, sebenarnya orang awam ni mazhabnya Tok Guru dia. Orang awam ni mazhabnya Tok Guru. Orang awam akan menakalkan macam ni. Tok Guru kata. Faham tak? Tok Guru kata. Dia bukan kata mazhab kata. Tok Guru kata. Jadi mazhab orang awam ni kata Tok Guru. Jadi bila kata ulama, jadi apa yang mereka riwayatkan itu baik, maka baiklah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi itu satu dua soalan yang ditengahkan, mudah-mudahan menjadi panduan dan guideline untuk kita menjalani kehidupan ini. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada penaja kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Penaja kita pada pagi ini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang pertama, Syamil tak? Dia ambil buku tang TV tu, buku Rasulullah di hati. Ambil 4 tu. Yang pertama yang menajar malik kita pada hari ini ialah Grup Infak Darsa 1, 4, 5, 8, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25. Masuk aktif sekeluarga, Rabi'atul sekeluarga, Razita sekeluarga, Nazar sekeluarga, Suzi sekeluarga, Umi sekeluarga, Batusha Darwishah, Shah Alam, Abdul Rahim Abdul Samad, Merasi Putra, Rozani Nasruddin, Tamam Mawar Ceras, Muhammad Satria Budiman, Lembah Beringin, Nur Syuhada Ilham, Shah Alam Selangor, Cik Mah Ahmad Gombak, Umun Nirah dan keluarga Johor. Hamba Allah mohon doakan Noah Al-Fatin dan Nur Rasidah Rosli diberikan kesihatan yang baik dan diberi kesembuhan. Amin. Allah Sayyidina Muhammad. Doakan insya-Allah Allah kabul semua hajat-hajat penaja kita. Allah angkat kedudukan mereka ke sisinya, dijauhkan daripada kemurkaan, didekatkan dengan keridaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada pagi ini ada 2 perkara. Yang pertama, insya-Allah buku ni bakal diterbitkan, dicetak, dikeluarkan oleh Galeri Ilmu. Insya-Allah mudah-mudahan buku tajuk Rasulullah di hati ini akan berada di dalam masyarakat, di tengah-tengah masyarakat, dan insya-Allah mudah-mudahan bila buku ini dilancarkan esok, jadi kita pakat sama-sama dapat beli dan juga menjadi saham kepada ekonomi dan juga masalah ala Sayyidina Muhammad, infak untuk ekonomi darsa insya-Allah. Jadi itu satu. Yang keduanya masalah Sayyidina Muhammad, mudah-mudahan
buku ini dapat kita daurahkan, insya-Allah lebih-lebih lagi pada ketika kita nak menyambut Abdul Rasul yang akan datang, insya-Allah. Pastikan semua para muhibbin memiliki buku yang Masalah Sayyidina Muhammad dikeluarkan oleh Galeri Ilmu ni, iaitu himpunan kuliah-kuliah saya yang dibukukan dalam buku ini, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan jadi benda yang diambil perhatian oleh kita semua, insya-Allah. Yang kedua, masalah Sayyidina Muhammad. Yang kedua, Darsa akan menganjurkan kem anak soleh Darsa pada 25 hingga 27 Februari yang akan datang. Jadi insya-Allah akan diadakan di Kedah Agrobis C Kedah. Masalah Sayyidina Muhammad. Jadi saya memaklumkan dan mengiklankan program ini untuk disertai oleh semua para muhibbin kita di seluruh Malaysia, insya-Allah. Tak terbatas di Kedah saja, iaitu daripada anak-anak yang berumur 7 hingga 12 tahun. Allah Sayyidina Muhammad bagi kem anak soleh Darsa yang akan diadakan pada 25 hingga 27 Februari yang akan datang, Sabtu hingga Isnin. Tempat di Agrobis. Pendaftaran sebanyak RM300 sahaja dan terhad kepada 50 orang sahaja. Jadi masalah sebab tempat tak besar, jadi insya-Allah saya harap insya-Allah moto itu membina pelapis ummah cinta Nabi dapat dipraktikkan dalam program ini, insya-Allah. Jadi insya-Allah anda boleh dapatkan maklumat dan poster dalam Masalah Sayyidina Muhammad dalam page saya nanti, insya-Allah akan dimasukkan oleh admin. Mudah-mudahan Allah kabul, Allah mudahkan kita semua untuk menjadi hamba-Nya, dijauhkan daripada kemurkaannya, didekat dengan kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Dimudahkan kita untuk menjalani kehidupan sebagai seorang hamba Allah dan dijauhkan daripada semua mara bahaya dan malapetaka. Amin ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa ta'ala wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri.